Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca berita politik semasa. Semoga hari-hari anda dalam keadaan baik dan sentiasa diberkati. Cerita hangat-hangat tahi ayam tentang kerusi Dun Changkat Jong yang terlepas dari amanah ke tangan DAP tenggelam dengan berita sensasi menjelang hari penamaan calon. Misalnya mengenai ada calon yang berpindah parti demi kelangsungan politik, menghentak meja, ajakan bertumbuk dan memboikot. Ia adalah sendal-sendal drama politik yang ada. Begitu juga dalam PH. Bukan saja nama saya hilang dari senarai calon tetapi kerusi Changkat Jong pun tidak lagi tertera sebagai agenda mesyuarat pimpinan parti pada 30 Oktober lalu. Hujah yang diberikan atas kegaiban itu ialah ia merupakan langkah strategik parti untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Changkat Jong bertukar milik demi membolehkan amanah memperoleh kerusi lain yang lebih menjanjikan. Maknanya, Changkat Jong dan kerusi lain yang terlibat adalah harga perjuangan untuk menguasai Putrajaya. Seperti dinyatakan Setiausaha Agung DAP, ia merupakan keputusan Lord Ri dalam PH. Saya pernah cuba mempersoalkan justifikasi tindakan tersebut dalam mesyuarat tetapi keputusan muktamad sudah dibuat. Pilihan yang ada hanyalah menerima dengan lapang dada. Sebagai orang parti, sifat walak yang ditanam daripada tarbiyah PAS nampaknya masih berbaki. Aku tetap mencari jalan. Orang politik tidak pernah hilang punca. Sentiasa mencari laluan, alasan dan angan. Sampaikan pesanan, semangat. Ada rakan-rakan pimpinan meminta untuk saya bertanding di tempat lain. Memang ada beberapa kerusi masih kekosongan calon, malah ada calon sanggup memberikan laluan. Namun itu bukanlah keutamaan saya. Tambahan pula, Anwar Ibrahim juga menyuarakan hal sama dalam perbincangannya dengan pengerusi Amanah Perak, Asmuni Awi. Menjelang penamaan calon, fokus utama PH ialah menawarkan barisan kepimpinan yang mampu menggalas amanah. Saya dijemput hadir ke majlis pengisytiharan calon PH di Parit Buntar dan juga Lumut. Segala titik bengik yang menjadi kemuncuk perjuangan harus diabaikan. Asmuni selaku Jeneral Perang kami di Perak menyampaikan pesan dan kata-kata semangat. Pada hari penamaan calon saya menjadi pencadang kepada Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz di kawasan Parlimen Pasir Salak. Nik Omar adalah rakan saya dalam mesyuarat pimpinan Amanah Nasional sebelum ditawarkan bertanding atas Kuta PKR. Walaupun kini dinamakan oleh parti yang berbeza, dia kekal sebagai kawan saya. Di Dewan Penamaan Calon, saya bertemu dengan rakan-rakan lain dalam PAS dan BN. Misalnya calon BN, Airul Azwan Harun, yang bertanding menentang Nik Omar di Parlimen Pasir Salak. Kami berbual mengenai drama Changkat Jong dan masa hadapan Pasir Salak. Bukan saya tinggalkan Changkat Jong. Ia adalah tempat tinggal saya hampir 3 dekad. Changkat Jong yang terletak di daerah Hilir Perak merupakan subjek antropologi politik saya. Episod drama politik Changkat Jong menambahkan lagi khazanah kutub ana peribadi. Changkat Jong selain krian adalah mukim yang dibangunkan oleh kolonial untuk aktiviti pertanian terutama selepas terbinanya landasan kereta api di antara Tapah Road ke Wak Teluk Anson. Lambat bawa keuntungan. Pada tahun-tahun 1900, penjajah membuka kawasan baru untuk dimajukan dengan aktiviti pertanian termasuklah Changkat Jong. Beberapa kawasan telah diperuntukkan kepada peladang Eropah dan saudagar Cina. Ciri-ciri demografi Changkat Jong adalah sebahagian daripada kesan pensejarahan ekonomi penjajah dan diteruskan oleh rejim sedia ada. Peladangan komersial era British bukan bersifat monocultivation yang tertumpu pada satu jenis tanaman sahaja. Di Changkat Jong, penjajah memilih tanaman getah sebagai keutamaan para kapitalis. Mereka tidak berminat untuk memajukan tanaman padi yang diusahakan oleh petani Melayu. Mungkin kerana ia lambat untuk memberi keuntungan, seperti diisyaratkan pantun ini. Puas sudah menanam padi, nanas juga dimakan orang. Puas sudah menabur budi, emas juga dipandang orang. Politik hari ini sangat kompleks keadaannya. Ia bukan sekadar politik yang polos. Ia berkait rapat dengan gelagat ekonomi, sosial, budaya, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Politik PRU bukan sekadar pelaksanaan demokrasi. Dari sisi jernih, PRU adalah pembuktian kesetiaan, pengorbanan, perjuangan, keikhlasan dan keberanian. Namun PRU juga adalah tentang pilihan regu, perniagaan, warna perkauman, jalur pemikiran, pelaburan dan juga peperangan. Semua syarat dengan fitnah, pembohongan, manipulasi dan pengkhianatan. Pengerusi Amanah Kedah, Fairul Raziz Zawawi, sudah memakai baju besi dan berikrar untuk tidak akan menanggalkan kelengkapan itu sehingga perang habis. Belum pun perang bermula secara rasmi, ia terpecat. Changkat Jong tidak boleh pecah. Bahtera atau Jong yang menjadi kenderaan ke dunia harapan tidak boleh tenggelam. Ombak sebesar mana pun, Jong mesti tempur.
Rasa sakit kerana kuat mendayung, menarik layar, mengawal kemudi, ditahankan. Jong mesti gagah menuju ke destinasi. Jangan kesakitan yang ditanggung itu dilampiaskan secara sembrono kerana natijahnya nanti, rakyat dan tanah air ini yang menanggung derita nan panjang. Ingat, kalau Jong pecah, you yang kenyang.